صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. Barakallahu fikum. Babu ma jaa fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca laju-laju. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ma kasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 13 sanatan yuha ilayhi wa bil Madinati 10 wa tufiya wa huwa ibn 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Makkah selama 13 tahun. Dan kemudian di Madinah selama 10 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. An Muawiyah annahu sami'ahu radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yakhutubu qala mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63. Nabi pada ketika tersebut berumur 63 tahun waktu wafat. Wa Abu Bakr wa Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar juga pada ketika mana umur 63 tahun. Wa ana ibn 63, dan kata Sayyidina Muawiyah, aku sekarang berumur 63 tahun. Maksudnya kemungkinan aku juga hampir ingin mati pada ketika tersebut. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa ibn 63 sanah. Sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqulu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 65. Jadi berlaku khilaf. Yang kuat jelas adalah riwayat 63 tahun. Cuma Al-Imam Tirmizi memasukkan di riwayat, ada juga riwayat kata 63 tahun. An Daghfal ibni Hanzalah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam khubida wa huwa ibn 65. Wa Daghfal la na'rif, kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, wa Daghfal la na'rifu lahu sama'an min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajula. وبإليه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن, Nabi tidak terlalu tinggi, wala bil qasir, tidak terlalu rendah, wala bil abyadil amhaq, tidaklah terlalu putih sampai tidak ada kemerah-merahan, wala bil adam, dan Nabi tidaklah merah pula sampai tidak ada putih, wala bil ja'dil qatid, dan Nabi tidaklah rambutnya kerinting, wala bis sabit, tidaklah rambut Nabi terlalu lurus. Maksud rambut Nabi ikal mayam. Ba'asahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah. Allah Ta'ala mengangkat Nabi pada umur 40 tahun. Fa'akhama bi Makkah 10 sinin. Di Makkah duduk selama 10 tahun. Ini 13 tahun lah, dibundarkan. Wa bil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah. Dan diwafatkan oleh Allah pada permulaan umur 60 tahun, yakni 63 tahun. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan di rambut dan di janggut Nabi tidak ada lebih daripada 20 uban. An Anas bin Malik nahwahu. Babu ma jaa fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala akhiru nazratin nazartuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang terakhir aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kashafa as-sitarati yawm al-itsnain. Fanazartu ila wajhihi ka'annahu waraqatu mushaf. Aku membuka helaian yang menutup wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin, dan aku melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama helaian kertas yang putih, sangat cantik. Wan nasu khalfa Abi Bakrin, dan manusia pada ketika tersebut
Wa kashafa sitar, maksud bukan buka muka. Nabi SAW buka sitarah rumah Nabi itu, Nabi selak, dan waktu tersebut aku nampak wajah Rasulullah terlalu putih seumpama waraqati mushaf. Wan nasu khalfa Abi Bakrin, dan manusia ketika tersebut sedang solat subuh di belakang Sayyidina Abi Bakar. Fakada an-nasu an yadribu. Waktu tersebut manusia semua pakai tepuk tangan, tepuk di belakang tangan, memberi isyarat pada Sayyidina Abu Bakar bahawa Nabi SAW keluar daripada bilik. Fa asyara ila an-nasi an anisbutu. Maka Nabi SAW memberi isyarat pada manusia semuanya, teruskan. Nabi kita teruskan, buat isyarat tangan. Wa Abu Bakrin ya ummuhum, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Wa alqash shijfa, dan kemudian Nabi SAW menutup kembali sitar tersebut. Wa tufiya Rasulullah SAW min akhir dhalika al-yawm, dan Rasulullah wafat pada akhir hari tersebut. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu musnidatan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku menyandarkan Rasulullah, kepala Nabi, di dadaku. Atau qalat ila hijri, ataupun di ribaanku. Fada'a bi tastin liyabula fihi. Kemudian Nabi SAW meminta bekas untuk Nabi kencing. Summa bala, kemudian Nabi kencing dalam bekas tersebut. Famata, tak lama kemudian Rasulullah wafat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, dia dalam keadaan nazak pada ketika tersebut. Wa indahu qadahun fihi ma, dan ada ketika tersebut bekas air. Wa huwa yudqilu yadahu fil qadah, kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam bekas tersebut. Summa yamsahu wajhahu bil ma, kemudian Nabi menyapu wajahnya dengan air tersebut. Summa yaqul Allahumma a'inni ala munkaratil maut, atau qala sakaratil maut, ya Allah tolonglah aku dengan kesakitan maut ini dan juga dengan sakaratil maut ini. An abihi an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat la aghbitu ahadan bihawli mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, aku tidak ada benda yang aku tak rasa aku tidak ada rasa cemburu dengan seorang pun, ahadan bihaunil maut, dengan sebab kalau kata orang ni nampak, kalau tak ada orang kata dia mati dengan mudah. Ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah, selepas mana aku melihat kesusahan waktu Nabi SAW dicabut nyawa, maksudnya terlalu sakit pada ketika tersebut. An ibni Abi Mulaikah radhiyallahu ta'ala anhu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat nyawanya oleh Allah Taala, maka ketika tersebut berlaku khilaf di manakah akan ditanam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ingin ditanam di Baqi', ada yang kata tanam saja, kita buat masjid, ada yang kata kita tanam di tempat sekian-sekian, macam-macam. Faqala Abu Bakrin, kata Sayyidina Abi Bakr Siddiq, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku pernah dengar daripada Nabi SAW satu benda yang aku tidak akan lupa. Qala, kata Sayyidina Nabi, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa seorang Nabi melainkan di tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat yang disukai oleh Allah untuk ditanam jasad Nabi tersebut di situ. Maka Nabi ditanam di bawah katil Nabi SAW wafat. Idfinuhu fi mawdi'i firashihi, tanamlah Nabi di tempat katil Rasulullah SAW. Maksud Nabi ditanam dalam bilik Nabi SAW. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma mata. Sayyidina Abu Bakr Siddiq mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Abu Bakr dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Sayyidina Abu Bakar masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat. Fa wada'a famahu baina 'ainaihi. Kemudian beliau meletakkan mulutnya di antara dua mata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a yadayhi ala sa'idaihi. Kemudian dia meletakkan tangannya di atas sa'id, atas lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa nabiyyah wastafayah wa khalilah. Wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, wahai pesuruh Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kullu shay
Hari yang mana Nabi masuk ke dalam kota Madinah, bercahaya seluruh kota Madinah. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Hari yang Nabi SAW wafat, hari tersebut adalah hari yang paling gelap seluruh dunia pada ketika tersebut. Wa ma nafadna aydiyana min at-turabi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Kami tidak meletakkan tangan kami tidak mencabut tangan kami daripada turab Nabi SAW. Maksudnya kami meletakkan tangan kami di kubur Rasulullah selepas mana Rasulullah ditanam, sehinggalah kami sendiri yang mengingkari perkara tersebut. Kami kena ingkar, kata memang Rasulullah dah wafat. Maksudnya gitulah. Maksudnya mereka tidak dapat menerima kenyataan pada ketika tersebut. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain. Nabi wafat pada hari Isnin. An abihi qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-Itsnain. Nabi diangkat oleh Allah pada hari Isnin. Famakasa dhalika al-yawm wa lailata as-sulatha wa dufina min al-lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanam melainkan pada malam Selasa tersebut, hari Isnin. Jadi 2 hari Nabi SAW tidak ditanam. Jadi bermaksud ini adalah khususiat Rasulullah SAW. Boleh dilewatkan pengkebumian bagi Nabi SAW. Bagi orang biasa tidak boleh, kena cepatkan. An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala tufiya Rasulullah SAW yawm al-Itsnain wa dufina yawm al-Thulatha. Nabi SAW dimakamkan, dia mati pada hari Isnin dan ditanam pada hari Selasa. Daripada Sayyidina Salim an Salim bin Ubaid wa kan lahu suhbatun radhiyallahu anhu qala ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradi. Rasulullah pernah pitam ketika dalam sakitnya. Fa afaqa, ketika Nabi bangun daripada pitam tersebut, faqala hadaratis salah, dah masuk waktu ke? Faqalu na'am, kata para sahabat, ya, dah masuk waktu. Faqala muru bilalan falyu'azzin, arahkan Sayyidina Bilal untuk azan. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas, dan arahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Atau qala bin nas. Qala summa ughmiya alaihi, kemudian Nabi SAW sekali lagi pingsan. Fa afaqa, selepas Nabi bangun, faqala hadaratis salah, dah masuk ke waktu solat. Faqalu na'am. Faqala muru bilalan falyu'azzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Faqala Aisyah, inna abi rajulun asifun, wahai Rasulullah, ayah aku ni seorang yang sangat sedih. Jadi mudah sedih. Idza qama dzaka al-maqam baka, kalau kamu suruh dia ganti kamu untuk jadi imam, maka dia akan menangis, dia tidak mampu jadi imam. Fala yastati', walau amarta ghairahu, lebih baik kamu suruh orang lain. Qala summa ughmiya alaih, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sekali lagi. Fa afaqa, dan Nabi bangun. Faqala muru bilalan falyu'azzin wa muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruhlah Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf, kamu ni tak lebih daripada sawahibati Yusuf, maksudnya orang-orang yang banyak berdalih macam ashab Yusuf, maksudnya orang perempuan pada zaman Nabi Yusuf, bagi alasan nak tengok Nabi Yusuf dengan cara yang berbagai, cari helah. Maksudnya kamu ni macam sawahibati Yusuf, maksudnya suka cari helah, nak mau bagi Sayyidina Abu Bakar jadi imam, seolah gitu. Sedangkan aku tahu, kata dia memang orang yang sangat sedih bahawa aku akan wafat pada hari ini, kemudian suruh dia jadi imam juga. Qala fa umira bilalun fa azzana wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada khiffata, waktu tu Rasulullah rasa agak ringan sedikit. Fa qala unzuru li man attaki'u alaihi, tolong pergi cari siapa yang boleh untuk aku pegang tangan dia untuk masuk dalam masjid. Faja'at Bariratu wa rajulun akhar, Sayyidina Aisyah kata, datang seorang lelaki nama Barirah dan seorang lagi lelaki yang tidak disebut namanya. Yang ni rajulun aqar. Rajulun aqar ni adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Aisyah tidak sebut nama Nabi ke nama Sayyidina Ali dalam hadis ni? Karena dia ada sedikit berasa hati dengan Sayyidina Ali. Bahawa waktu hadisul ifk, Sayyidina Ali pernah kata kepada Sayyidina Rasulullah SAW, ceraikan saja Aisyah, ramai lagi anak dara lain di Mekah, di Madinah ni untuk kamu kahwini. Jadi tak perlu untuk nak pening-pening kepala ya Rasulullah. Jadi disebabkan peristiwa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi, Sayyidina Aisyah berasa kalau Sayyidina Ali yang bagi cadangan untuk Rasulullah menceraikan dia. Sebab tu dia tak sebut nama di sini. Dia sebagai ada sedikit syait. Maksud dia tak apa nak berkenan dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Ali. Fattaka'a alaihima, kemudian Nabi SAW berpegang
pada dua orang ni, maksudnya bersandar pada dua orang ni, pegang tangan gitu. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, bila mana dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Nabi SAW, zahaba liyankisa, maka dia terus berundur ke belakang. Fa'auma'a ilaihi an yasbuta makanah, maka Nabi bagi isyarat terus kekalkan di tempat tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar bila orang pakat tepuk tangan, bagi isyarat, kata Rasulullah, tak sebutlah, pegang tepuk-tepuk gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar bila tengok orang pakat tepuk banyak sangat, dia pun paling tepi. Paling dia tengok nampak Rasulullah di situ. Terus dia pusing, terus dia qahqari, maksudnya berjalan berundur ke belakang. Tu Rasulullah pergi ke depan jadi imam. Rasulullah kata kekalkan. Hatta qada Abu Bakrin salatah, sehingga Sayyidina Abu Bakar selesai solat. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida. Waktu ketika sebut, tak lama kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah Ta'ala. Faqala Umar, wallahi la asma'u ahadan yadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Aku tak akan dengar orang seorang pun sebut kata Rasulullah wafat, melainkan aku akan pancung dia dengan pedang. Qala wa kana an-nasu ummiyina lam yakun fihim nabiyyun qablah. Umat ini adalah umat ummi, yang mana tidak ada nabi sebelum ni diutuskan kepada mereka. Sebab tu kita tak tahu Nabi apa urusan Nabi sekarang ni, sama ada Nabi wafat sungguh ataupun Nabi bertemu dengan Allah sekejap akan kembali balik. Fa'amsakan nas, semua manusia duduk diam ketika sebut, tak berani nak bagi hukuman. Faqalu ya Salim intaliq ila sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Salim ibni Abdullah, pergi jumpa dengan sahibi Rasulillah. Perkataan sahibi Rasulillah ini adalah itlaq pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sebagai isyarah pada Sayyidina Abu Bakar. Semua sahabat Nabi, tapi bila gelar sahibi Rasulillah ni Sayyidina Abu Bakar. Fad'uhu, tolong panggil Sayyidina Abu Bakar. Fa'ataitu Abu Bakrin wa huwa fil masjid. Maka aku datang kepada Sayyidina Abu Bakar dan waktu itu dia dalam masjid. Fa'ataituhu abki dahishan, aku datang dan menangis dengan sangat kuat. Falamma ra'ani, bila dia lihat aku, qala li akhubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah telah wafat pada hari ini? Qultu inna Umar yaqul, aku dengar Sayyidina Umar sebut, la asma'u ahadan yazkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida illa darabtuhu bisayfi hadha. Aku dengar Sayyidina Umar sebut, siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan pancung pada hari ini. Faqala li intaliq, maka kata Sayyidina Abu Bakar, baliklah kamu. Fantalaqtu ma'ahu, maka aku pergi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Faja'a wan nasu qad daqalu ala Rasulillah, dan waktu itu manusia masuk ramai dengan bertemu dengan Rasulullah. Faqala ya ayyuhan nas afriju li, fa afraju lahu, maka Sayyidina Abu Bakar kata, wahai manusia, buka jalan untukku. Maka dibuka jalan untuk Sayyidina Abu Bakar. Faja'a hatta akabba alaih wa massahu, maka dia datang dan dilihat Rasulullah sedang dah dibalut dengan kain, maka dia memegang Rasulullah. Faqala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya Rasulullah, kamu wafat dan orang lain pun akan mati juga. Summa qalu ya sahiba Rasulillah akhubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bertanya, ya sahiba Rasulillah, wahai Abi Bakar, adakah Rasulullah wafat pada hari ini? Qala na'am. Fa'alimu an qad sadaq, maka semua orang tahu itu ini adalah kebenaran. Qalu ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayusalli ala Rasulillah, adakah kita perlu semayang pada Rasulullah? Rasulullah ni manusia yang bersih, perlu semayang ke atas dia? Qala na'am. Qalu kaifa? Qala yadkhulu qaumun fayukabbirun wa yusallun wa yad'un summa yakhrujun, summa yadkhulu qaumun fayukabbiruna wa yusalluna wa yad'una summa yakhrujun. Masuklah kaum, kemudian bertakbir, solat, berdoa dan keluar. Kemudian masuk pula kaum yang lain, begitulah seterusnya. Qalu ya sahiba Rasulillah ayudfanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasulullah perlu juga ditanam? Qala na'am. Qalu aina, ditanam di mana? Qala fil makan alladhi qabadallahu fihi ruhahu, di mana tempat yang Allah Ta'ala tarik nyawanya, iaitu di katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah lam yaqbid ruhahu illa fi makanin tayyibin, Allah Ta'ala tidak akan mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan di tempat yang terbaik. Maka tempat Nabi wafat itu adalah tempat yang terbaik, lebih daripada arash dan kursi Allah Ta'ala. Fa'alimu an qad sadaq, maka mereka mengetahui ini adalah benar. Summa amarahum an yughassilahu banu abihi, dan kemudian diarahkan untuk
memandikan Nabi SAW adalah Bani Abihi, maksudnya keturunan Nabi SAW. Wajtama'al muhajiruna yatashawarun, golongan muhajirin berbincang. Faqalu intaliq bina ila ikhwanina minal ansar nudkhilhum ma'ana fi hadzal amr. Panggil sekali golongan ikhwan kita di kalangan Ansar, masukkan mereka dalam perbincangan kita. Faqalatil ansar minna amirun wa minkum amirun. Faqala Umar ibn al-Khattabi man lahu mithlu hadhihi salasah. Kamu ada ketua, kami pun ada ketua. Siapa yang layak untuk menjadi ketua selepas Nabi wafat? Maka Sayyidina Umar berkata, siapa lagi yang lebih layak, lebih daripada 3 orang? Sani asnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang mana ada 2 ketika sebut dalam gua, yang mana salah satu daripada mereka berkata kepada saudaranya, la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Man huma? Siapa mereka itu? Qala summa basata yadahu. Kemudian siapa lagi mereka itu kalau bukan Rasulullah dan Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar basata yadahu fabaya'ahu, mula-mula memegang tangan Sayyidina Abi Bakr dan kemudian membai'ah Sayyidina Abi Bakr, wa baya'ahu an-nasu bai'atan hasanatan jamilatan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut ma wajad, qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa karbah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا لا كرب على أبيك بعد اليوم. Wahai Fatimah, kata Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, wa karbah, maksudnya betapa beratnya tengok ayahanda dalam keadaan yang macam ni. Kata Nabi SAW, tidak ada berat lagi bagi ayahmu wahai Fatimah selepas hari ini. Innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahad. Ayah kamu juga menghadapi benda yang tidak akan ditinggalkan oleh seorang pun di kalangan hamba-Nya. Al-muwafatu yaumal qiyamah, yang kita akan bertemu nanti adalah pada hari kiamat kelak. Sayyidina Fatimah radhiyallahu an, ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, Nabi datang panggil Sayyidina Fatimah untuk berbisik kepada Sayyidina Fatimah. Bisikan pertama Sayyidina Fatimah menangis. Bisikan kedua Sayyidina Fatimah tersenyum gembira. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, selepas mana Sayyidina Nabi SAW wafat, terus bertanya kepada Sayyidina Fatimah, apa yang kamu dibisikkan oleh Rasulullah kepada kamu? Mula-mula kamu seronok, kemudian mula-mula kamu sedih, kemudian kamu gembira. Kata Sayyidina Fatimah, aku sedih kerana Rasulullah beritahu aku ayahmu akan pergi pada hari ini, dan aku gembira kerana ayahku berkata aku adalah orang pertama yang akan bertemu dengan ayahku di alam barzakh. Maksudnya Sayyidina Fatimah tahu kata dia akan mati dulu di kalangan ahli keluarga Nabi SAW. قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الجحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. من كان له فرطان, maksud siapa yang ada 2 anak di kalangan umatku yang mati, ada 2 orang anak dua-dua mati, adqalahu Allahu bihimal jannah, maka akan memasukkan orang tersebut yang sabar dengan kematian anak dia tadi dalam syurga Allah Ta'ala. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, faman kana lahu faratun min ummatik, ya Rasulullah, kalau yang ada 1 anak pula, macam mana pula yang mati 1 anak? Qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah, yang seorang pun macam tu juga, wahai yang muwaffaqah. Muwaffaqah ni maksudnya orang yang, seorang pujian daripada Nabi pada Sayyidina Aisyah, seorang yang sangat mengambil berat tentang persoalan agama. Qalat faman lam yakul lahu faratun min ummatik, siapa yang tak ada anak pula macam mana ya Rasulullah? Qala fa ana faratun li ummati lam yusabu bimisli, aku akan menjadi pengganti kepadanya, ke umatku, aku adalah pengganti kepada umatku. Lam yusabu bimisli, tak ada siapa pun yang boleh menggantikan aku, kata Nabi SAW. Jadi ini adalah soalan yang ditanya oleh Sayyidina Aisyah ni berkenaan dengan diri dia sendiri, kerana dia tidak ada anak. Atau dia kata yang tak ada anak macam mana Rasulullah, itu menuju kepada diri dia. Sayyidina Nabi SAW pernah datang dalam mimpi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal selepas mana Nabi SAW wafat, tidak lagi kembali ke Madinah Al-Munawwarah, kerana kalau dia duduk di Madinah, dia akan rindukan Nabi SAW. Jadi satu malam Sayyidina Bilal duduk di Syria. Satu malam Nabi SAW masuk dalam mimpi Sayyidina Bilal. Dia kata, wahai Bilal, kamu tak rindukan aku kan Bilal? Maka
Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, bukan tak rindu, dia kata, Rasulullah, tapi aku tak mampu untuk pergi ke Madinah. Sebab kalau aku tengok tempat kamu, maka aku akan ingat kenangan aku bersama dengan kamu, ya Rasulullah. Sebab tu Sayyidina Bilal berpindah daripada Madinah ke Syam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bila kembali semula ke Madinah selepas mimpi tersebut, diarahkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk azan. Kata Sayyidina Umar, wahai Bilal, azanlah semula seperti mana kamu azan pada zaman Nabi SAW. Bila sampai saja Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, pingsan, tak mampu untuk teruskan. Dan ramai yang tutup kedai pada hari tersebut. Di Madinah semua tutup, semua datang ke Masjid Nabi untuk mendengar. Katanya, adakah Nabi SAW hidup semula? Sayyidina Bilal datang kembali, adakah Nabi hidup semula? Semua pakat datang ke masjid dan tengok keadaan tersebut. Dan ramai yang menangis pada hari tersebut kerana rindukan Nabi SAW. Moga-moga kita juga termasuk di kalangan orang yang rindukan Nabi SAW. Babu maja'a fi mirasi Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan tinggalan Nabi SAW. An Amr bin al-Haris akhi Juwairah lahu suhbatun qala ma taraka Rasulullah SAW. Nabi tidak meninggalkan suatu pun daripada harta peperangannya, harta Nabi SAW, illa silahahu, kecuali pedang Nabi SAW, wa baghlatahu, dan juga baghal Nabi SAW, wa ardan ja'alaha sadaqatan, dan juga satu tanah yang mana dijadikan sedekah pada umat Islam pada ketika tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin. Sayyidina Fatimah datang kepada Sayyidina Abi Bakr. Wa qalat, man yarisuka, wahai Abu Bakar, siapa yang akan mewarisi harta kamu kalau kamu meninggal nanti? Faqala ahli wa waladi, ahli keluarga aku dan anak-anakku. Faqalat mali la arithu abi, jadi kalau dah begitu, kenapa aku tidak boleh mewarisi ayahku? Faqala Abu Bakrin, kata Sayyidina Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la nuris, kami tidak mewarisi, para nabi tidak mewarisi kepada ahli keluarga, walakinni a'udu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, tapi aku yang akan menjadi pengganti kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah memberikan nafkah kepadanya, aku akan berikan, kata Sayyidina Abi Bakar. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi, dan aku akan memberikan perhatian. Ya'ul maksud perhatian, unfiq maksud memberikan nafkah kepada orang yang diberikan nafkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah jawapan kepada puak Syiah yang menuduh Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan harta kepada Sayyidatina Fatimah. Kononnya kata Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang menyimpan harta Nabi dan kemudian menyeleweng. Ini tidak benar. Jawapan daripada hadis ini jelas. Sayyidina Nabi tidak mewarisi, tapi Sayyidina Abu Bakar sendiri yang memberikan perhatian kepada ahli keluarga Nabi SAW. An Abil Bakhtari radhiyallahu an, anna al-Abbas wa Aliyan radhiyallahu anhuma jaa ila Umar, mereka datang pada Sayyidina Umar pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Yaqtasiman, mereka bertengkar dalam satu kisah, satu qadiyah. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi, anta kada, anta kada. Maka semua pakat menuduh salah satu sama lain. Wa qala Umaru li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd radhiyallahu ta'ala anhuma. Semua ni adalah ahli syurga, Asyarah mubasyirin bil jannah. Talhah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu. Anshudukum billah asami'tum, aku memanggil kamu, aku bertanya kamu dengan nama Allah dan bersumpah dengan nama Allah, kamu pernah dengar tak Rasulullah pernah mengatakan, kullu mali nabiyyin
sadaqatun illa ma at'amahu wa inna la nuras. Setiap mal harta nabi-nabi itu sedekah kepada umat, illa ma at'amahu, kecuali apa yang dimakan oleh Nabi SAW. Inna la nuras, kami tidak akan mewarisi kepada siapa pun. Jadi seolah-olah Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bertengkar dalam harta warisan Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjelaskan perkara tersebut, bahawa para nabi tidak mewarisi harta mereka kepada anak cucu mereka. Wa fil hadits qissatun an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma tarakna fa huwa sadaqah. Kami tidak mewarisi, yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warasati dinaran wala dirhama ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili fa huwa sadaqah. Jangan kamu bahagikan harta warisanku dinaran wala dirhama, sama ada dinar ataupun dirham, yang ditinggalkan olehku selepas nafkah kepada isteri-isteriku, dan wa mu'nati 'amili, dan juga harta gaji kepada pekerja-pekerjaku, fa huwa sadaqah. Yang lain daripada tu semuanya sedekah. Maksudnya Nabi dah tinggalkan nafkah untuk anak-anak isteri dia, dah tinggalkan dah, bukan tak tinggal langsung, tinggal sedikit. Kemudian yang lebih daripada tu, itu adalah hak kepada umat. Jadi kita takut orang tanya pula, adakah Nabi tak tinggal langsung untuk anak isteri? Tak tinggal, Nabi tinggalkan. Sebab tu dipanggil warasah. Harta warisan ni adalah selepas yang diberikan peninggalan kepada anak isteri. Hak lebih tu. Qala dakhaltu ala Umar an Malik bin Aus bin al-Hadasan qala dakhaltu ala Umar radhiyallahu anhu fadaqala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Sa'd. Ini semua adalah orang-orang yang termasuk ashabus syura, dan sebab ashabus syura yang syura daripada zaman Sayyidina Umar semuanya adalah ahadul asyarah mubasyirin bil jannah, kecuali yang telah meninggal dunia sebelum tu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Talhah dan Sa'ad pun masuk sekali. Waja'a Aliun wal Abbas yakhtasiman faqala lahum Umar anshudukum billadhi biiznihi taqumu as-samaa'u wal ard. Maksudnya aku bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuras ma taraknahu sadaqatun, faqalu Allahumma na'am. Fil hadits qissatun tawilah. Hadis tersebut telah disyarahkan sebelumnya. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhama wala syatan wala ba'ira, qala wa ashukku fil 'abdi wal amah. Kata rawi, aku tak pasti. Kata Zar ibni Hubaish, rawi daripada Sayyidina Aisyah, mengatakan aku tak pasti sama ada disebut dalam hadis tersebut al-'abdi wal amah. Maksudnya Nabi tidak meninggalkan suatu pun, dirham, dinar, kambing, unta, hamba dan juga hamba perempuan. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang terakhir, iaitu bab berkenaan dengan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Imam Tirmizi meletakkan bab yang terakhir adalah bab bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah seolah-olah mengatakan ini tafaulan kepada yang menghabiskan syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengetahui dengan cara jelas berkenaan dengan akhlak peribadi, bentuk tubuh Nabi SAW. Moga-moga kalau dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dia akan melihat dalam keadaan yang sebenar yang telah dia pelajari. Itu maksudnya. Dan maksudnya dia tidak akan tertipu, kerana Nabi SAW tidak diserupai oleh syaitan. Waktu Nabi SAW disebut dalam hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku yang sebenar, kerana syaitan tidak mampu untuk menyerupaiku. Syaitan kalau menyerupai Nabi akan terbakar. Para ulama, Al-Imam Ibn Allan radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, jumhur para ulama mengatakan seperti mana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, begitu juga syaitan tidak boleh menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama mengatakan syaitan tidak boleh menyerupai Nabi, tapi boleh menyerupai Allah. Ada orang tanya, kenapa boleh jadi gitu? Nabi tak boleh serupa, Allah boleh. Karena kata para alim ulama, kenapa Allah Ta'ala tidak benarkan Nabi diserupai? Karena kalau diserupai ini, sebab Nabi Bashar boleh diserupai oleh orang lain, maka Allah Ta'ala
tutup terus pintu tersebut oleh syaitan untuk menyerupai Allah. Kalau dia serupai dengan Allah, masuk dalam mimpi, dia kata aku Allah, hamba Allah Ta'ala yang belajar ilmu tauhid, maka dia akan tahu ini bukan Allah. Kerana Allah la suratalah, Allah tidak ada surah, Allah tidak ada jisim. Kalau dia mengaku pi macam mana pun, orang tidak akan anggap kata ini adalah Allah Ta'ala. Faham tak? Itu maksudnya Allah dia boleh serupai, tapi dia tidak akan boleh menipu orang yang alim dan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan diriwayatkan bahawa Nabi SAW dijumpai juga secara yaqadhah. Bukan riwayat, memang ini jelas disebut dalam kitab Kawakibud Durriyah, ya, para sahabat yang dan para alim ulama yang bertemu dengan Nabi secara yaqadhah. Ada memang ini berlaku kepada para awliya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengingkari yaqadhah kepada Nabi SAW secara jaga, ini bermakna dia telah mengingkari karamah min karamatil awliya. Dia beringkar dengan perkara karamah pada karamah awliya. Antara ulama ada juga yang mengingkari. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri mengingkari bertemu yaqadhah dengan Nabi secara jaga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Badruddin, ada seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, Badruddin Al-Hanafi, juga menafikan mimpi bertemu Nabi secara jaga. Kerana hujah mereka, kalau bertemu Nabi secara jaga, maksudnya Nabi dalam kubur di Madinah itu kosong, sebab temu secara jaga. Jadi kubur di Madinah kosong, itu mustahil. Kerana kalau kubur kosong, orang pergi lawak siapa di Madinah? Itu persoalan. Bukan menafikan terus kalau tidak ada yaqadhah, nafikan berlakunya ada dua jasad dalam satu masa. Ini mustahil aklan. Ya. Jadi perbahasan di segi situ. Cuma ulama-ulama menjawab, kata Nabi SAW, ini seumpama bulan. Yang dilihat di Eropah itu juga dilihat di Malaysia. Yang dilihat di Malaysia sama juga dilihat di Mesir. Bulan yang sama, satu bulan, tempat yang sama, tapi dilihat di banyak tempat. Faham? Orang Malaysia boleh mengaku kata bulan di negara dia ketika sebut, duduk di atas dia. Orang di Eropah boleh mengaku kata bulan duduk di atas kami. Orang Mesir boleh mengaku kata bulan duduk di atas kami ketika sebut. Tapi seorang pun tak boleh nak kata memang dia duduk sungguh atas dia. Faham? Dan itu juga Rasulullah SAW. Rasulullah tetap di Madinah, tapi Nabi SAW boleh dilihat di banyak tempat. Dan orang boleh bertemu dengan Nabi SAW dalam banyak keadaan dalam satu masa. Orang di Maghribi, wali besar di Maghribi boleh jadi jumpa dengan Nabi secara jaga. Dalam masa sama, wali di Mesir juga melihat Nabi secara jaga dalam waktu yang sama, boleh temu secara jaga. Kenapa? Nabi seumpama bulan. Boleh faham tak? Dia faham gitu mudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Syaitan tidak akan menyerupaiku. Siapa mimpi jumpa Rasulullah, kata alim ulama, kalau kata Nabi datang bertemu dengan dia dalam keadaan yang tidak lengkap, maka ketika sebut yang tidak lengkap itu adalah orang yang bermimpi tersebut, bukan Rasulullah. Kalau dia mimpi tengok Rasulullah kudung tangan, maka yang kudung itu adalah orang yang bermimpi. Maksudnya kudung kurang pada agamanya. So, Nabi datang untuk menegur orang tersebut. Dan kalau siapa yang bermimpi bertemu Nabi dalam keadaan yang tua, dalam keadaan surati syekh, seorang tua, maka ketika sebut orang tersebut insya-Allah dalam keadaan yang aman, akan masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa yang bermimpi nampak Nabi dalam keadaan yang muda, maksudnya dia ni orang yang hamasah dia tinggi, orang yang kuat semangat pada ketika sebut, dan dalam keadaan yang sangat baik akhlaknya. Kalau mimpi dalam keadaan muda. Yang bermimpi nampak Nabi dalam keadaan yang kurang anggota badannya, maka yang kurang itu adalah orang yang bermimpi tersebut. Siapa yang mimpi Nabi kata kepada dia, tolong sampaikan kepada umat untuk buat sekian-sekian, maka adakah wajib untuk dia sampaikan? Tidak wajib. Kadang kemungkinan dia tersilap dengar. Kata Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, kemungkinan yang mendengar tu tersilap kerana terlalu gembira sangat jumpa Rasulullah. Rasulullah habaq kata kamu je kena buat, dia kata umat pun kena buat juga. Dia terlupa, silap dengar. Jadi tidak menafikan mimpi tersebut, menafikan yang mimpi tadi. Faham tak? Yang mimpi itu takut tersilap dengar. Macam kalau kata esok nak puasa, hari ni dah hari akhir Syaban, tak masuk Ramadan, hari Syak, tiba-tiba Nabi datang dalam mimpi seorang, dia kata hari ni dah puasa dah sebenarnya, maka adakah wajib untuk kita ikut mimpi orang tersebut? Tidak wajib. Tidak wajib kerana apa? Bukan kerana menafikan mimpi tadi, menafikan yang bermimpi tersebut, kerana mungkin dia tersilap dengar. Itu maksud dia. Faham tak? Tu adab, tu adab ulama ajak.
Jangan kita nafikan. Kalau orang tu dia kata saya mimpi jumpa Rasulullah, jangan kita kata hang penipu. Jangan kata gitu. Mungkin dia mimpi jumpa Rasulullah semua. An Abi Malik al-Ashja'i radhiyallahu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku sebenarnya. Dalam riwayat yang lain, fasawfa yarani fil yaqadah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku secara jaga nanti insya-Allah. Hadis yang seterusnya, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassaluni. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku yang sebenar, kerana syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Kata Syekh Yusri, hadis ini juga termasuk kepada para alim ulama, termasuk para anbiya, termasuk para malaikat, juga tidak akan mampu diserupai oleh syaitan. Sebahagian lagi kata Syekh Sa'id Lahji radhiyallahu an dalam kitab Muntahassul ila Syamailir Rasul, syarah kepada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, Syekh Yusuf Nabhani, kata Syekh Sa'id Lahji, yang dimaksudkan fa inna syaitan la yatamassaluni itu hanya khusus pada Rasulullah seorang saja. Nabi-nabi lain syaitan boleh menyerupai. Itu sebahagian kata begitu. Syekh Yusri kata tak semua nabi-nabi tidak akan diserupai oleh syaitan, termasuk para malaikat, termasuk para alim ulama. Kalau kita mimpi jumpa seorang ulama, maka insya-Allah mimpi itu mimpi yang benar. Karena al-ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya, mereka mewarisi juga sedikit daripada nabi, hatta dalam mimpi sekalipun. Zaujah saya apa, dia tak main hari ni. Dia cerita, kalau dia ada saya tak cerita. Hari ni dia tak ada. Dia duduk di rumah. Dia pernah mimpi sekali jumpa dengan Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dalam majlis satu malam, dia gerak saya. Dia kata, "Abang bangun bang." Dia kata. Saya pun bangun. Saya tanya kat dia, "Awak kenapa?" Dia kata dia mimpi nampak saya sedang mengajar hadis dalam satu majlis. Sedang saya mengajar tadi, saya tanya soalan, siapa yang riwayat hadis ni? Semua pakai angkat tangan. Dia pun angkat tangan juga. Angkat tangan, tapi saya tak tengok dia, saya tengok orang lain. Dia orang jawab salah. Akhirnya jawapan pun saya bagilah. Kali dalam majlis mengajar, saya kata hadis tersebut riwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Habis sebut tu majlis bersurai. Habis bersurai majlis tadi, sejauh saya kata dia berpaling ke belakang, tengok ada seorang lelaki yang sangat cantik wajahnya, putih kemerah-merahan, janggutnya sangat comel. Kemudian lelaki tu kata kepada saudara saya, "Ana sahibi Rasulillah, ana sahibu Rasulillah SAW. Aku sahabat Nabi SAW. Ana Anas ibn Malik. Saya Anas bin Malik." Kemudian saudara saya kata, "Terus dia bangkit." Bangkit tidak. Tidak sebut. Jadi apa ni, saya tanya kat saudara, janggut Sayyidina Anas tadi panjang macam Wahabi? Dia kata tak. Janggut dia comel elok. Dia kata sama kata elok. Dia kata, alhamdulillah. Cukup dekat tu. Satu cerita dia. Wakana jadi mimpi jumpa sahabat juga adalah mimpi yang benar. An Yazid al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian malam pun saya cium tangan dia tu. Cium tangan kerana pernah mimpi jumpa sahabat Nabi SAW. An Yazid al-Farisi radhiyallahu anhu wa kana yaktubul masahif. Dia pernah menulis mushaf. Sayyidina Yazid al-Farisi. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman Ibn Abbas. Aku pernah melihat Nabi pada zaman Ibnu Abbas. Faqultu li Ibn Abbasin. Aku bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naum." Aku pernah melihat Nabi dalam mimpi. Faqala Ibnu Abbas, "Inna Rasulullah kana yaqul inna syaitan la yastati'u an yatashabbaha bi. Faman ra'ani fi an-naum faqad ra'ani. Hal yastati'u an tan'ata hadha ar-rajul alladhi ra'aitahu fi an-naum?" Boleh tak kamu cerita ke aku macam mana bentuk wajah Nabi SAW tu yang kamu nampak ni? Qala na'am, an'atu laka rajulan baina ar-rajulain jismuhu wa lahmuhu asmaru ila al-bayad. Kulit Nabi tidaklah terlalu tinggi. Sama tinggi Nabi ni dengan orang biasa maksudnya. Tapi ila tulil aqra. Nabi, walaupun Nabi tingginya sederhana, tapi Nabi lebih agak dekat dengan orang yang tinggi, bukannya jenis orang yang rendah. Walaupun sederhana tinggi Nabi, tapi dekat dengan orang yang tinggi. Itu maksudnya. Jasad Nabi dan juga daging Nabi SAW, kulitnya putih kemerah-merahan. Akhalul ainain. Mata Nabi SAW hitam tu hitam sungguh, yang putih sungguh. Hasanud dhahik. Nah, jadi apa ni, gigi Nabi SAW, senyum Nabi SAW sangat comel. Jamilu dawairil wajhi. Bentuk wajah Nabi sangat cantik.
qad mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi. Dan juga lihyah Nabi SAW, janggut Nabi bertemu daripada sini ke sini. Hadhihi ila hadhihi. Nah, itu maksud dia. Qad mala'at nahrahu, kadang-kadang penuh juga ke tengkok sikit. Jadi janggut Nabi sampai ke bawah ni ada juga. Qala Aufun, kata Sayyidina Auf, wala adri ma kana ma'a hadha an-na'ti. Faqala Ibn Abbas, law ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Kata Sayyidina Ibn Abbas, kalau kamu tengok dan secara jaga, kamu tidak akan mampu untuk mensifatkan lebih daripada apa yang kamu mimpi tersebut. Maksudnya mimpi kamu tu benar. Itu maksudnya. Hadis yang seterusnya, an haddatsana Nadr bin Shumail qala Auf al-A'rabi ana akbaru min Qatadah. Gina mai tu dia lebah. Qala Auf al-A'rabi ana akbaru min Qatadah. Mai hadis ni tiba-tiba ni. Saya tak ingat lah. Maksudnya aku lebih tua umurku daripada Sayyidina Qatadah. Nah, ini Qatadah Sayyidina Ibnu Di'amah As-Sudusi. Jadi ini riwayat berkenaan dengan hadis sebelum ni. Karena hadis sebelumnya Auf Ibnu Abi Jamilah wa huwa Auful A'rabi. Jadi Auf A'rabi kata aku dengan Qatadah aku lebih tua daripada dia. Itu tujuan hak tu dia saudara. So, ini sanad lah maksudnya. Dalam bab rawi. Qala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fi an-naum faqad ra'a al-haq. Siapa bermimpiku maka dia telah bermimpi benda yang benar. Ini memang benar-benar melihatku. Qala sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Karena syaitan tidak boleh untuk mengkhayalkan bentukku. Qala wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi mimpi mukmin itu adalah salah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Maksudnya wahyu Allah Ta'ala salah satunya adalah mimpi. Jadi orang yang mimpi kemudian mimpi itu benar. Saya sebut dah semalam, macam mana nak tahu mimpi itu benar ataupun tidak. Tengok cara tidur kita, wuduk ataupun tidak. Macam mana kita punya orang panggil apa Allah, baca doa ke tidak sebelum tidur. Baru mimpi itu dikira mimpi yang benar dan boleh ditakwilkan. Faham tak? Qala Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang kedua terakhir, idza btulita bil khada wa 'alaika bil asar fa 'alaika bil asar. Kalau kata kamu diberikan kekuasaan, diberikan ujian untuk memegang kekuasaan, maka ketika sebut wajib bagi kamu berpegang dengan hadis Nabi SAW. Maksudnya kamu kena beriktimad dengan mengikut kalam Nabi. Mengikut kalam Nabi bermaksud mengikut para alim ulama, mengikut hadis Al-Quranul Karim, qiyas, ijma' dan sebagainya. Itu maksud fa'alaika bil athar. Kerana tidak sebut fa'alaika bil hadis. Kalau al-hadis hanya khusus pada hadis Nabi, mungkin. Kalau al-athar ini umum, termasuk hadis Nabi, khabar, juga athar para alim ulama dan sebagainya. Maksudnya kena ikut semua. Qala anba'ana Ibnu Aun an Ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu qala hadzal hadisu dinun. Hadis ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Maka ambillah, tengoklah kepada siapa kamu mengambil agamamu. Maksudnya perlu berguru ketika mana belajar. Seolah-olah Al-Imam Tirmizi meletakkan pada kitab ini, permulaan kita kamu mengaji tentang sifat Nabi SAW. Pengakhiran kitab kamu perlu belajar kitab ini daripada guru. Yang mana guru ini belajar daripada guru, guru ini belajar daripada guru, guru ini belajar daripada guru, sampailah kepada Sayyidina Nabi, kepada Sayyidina Al-Imam Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sanad kitab saya telah mengambil, alhamdulillah tamat juga pada malam ni pukul 12 malam. Dan doakan insya-Allah esok saya akan bermusafir ke Tanah Haram insya-Allah pukul 5 pagi esok, pukul 7 pagi esok insya-Allah. Doakan moga-moga dapat selamat sampai ke sana dan dapat bertemu dengan baginda Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah 2 minggu di sana sampai 22 hari bulan. InsyaAllah saya akan balik semula ke sini 22 hari bulan insyaAllah. Dan sanad ini saya ambil pada Syekh Yusri Rushdi Said Jabr Al-Hasani As-Siddiqi, dan beliau mengambil daripada Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyidina Abdullah Ibn Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani Al-Husaini rahimahullah, yang mana Syekh Yusri belajar kitab ini daripada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari pada tahun 1400 di Masjid Rushdi Bidoqi di Doi. Selepas asar setiap hari pada bulan Ramadan, dan habis Ramadan habis kitab ni belajar dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari.
Syekh Nasruddin Al-Ghumari mengatakan beliau mengambil dengan Musnidul Asr Ahmad ibn Al-Aziz ibn Abdul Aziz ibn Rafi' Al-Qasimi, dan beliau mengambil dengan Syamsuddin Al-Syekh Al-Imbabi, ini Syekhul Azhar, dan beliau mengambil dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu an, Syekhul Azhar, dan beliau mengambil dengan Syekh Islam Hasan Al-Khuwaisni, dan beliau mengambil dengan Abi Hurairah Daud Al-Qal'i, dan beliau mengambil dengan Said bin Muhammad As-Suhaimi, dan beliau mengambil dengan Syekh Abdullah ibn Amir Asy-Syabrawi, dan beliau mengambil dengan Syekh Ahmad ibn Muhammad Al-Khulaifi an Shihab Ahmad Al-Bashbishi, dan beliau mengambil dengan Syekh Sultan Al-Muzahi, dan beliau mengambil dengan Abi Najah Salim As-Sanhuri, dan beliau mengambil dengan Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullah, dan beliau mengambil dengan Al-Qadi Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dan beliau mengambil dengan Abil Fath Al-Madani, dan beliau mengambil dengan Al-Hafiz Abil Fadl Abdul Rahim Al-Husaini Al-Iraqi, dan beliau mengambil dengan Syekh Abdullah bin Al-Qabbazi, dan beliau mengambil dengan Ahmad ibn Abdul Daim dan juga beliau mengambil dengan Abi Syuja' Al-Bastami, dan beliau mengambil dengan Abil Qasim Al-Khuzai, dan beliau mengambil dengan Abil Sa'id Al-Haythami Ibn Kulayb Al-Shashi, dan beliau mengambil dengan Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ibn Dhahhak Al-Bughi At-Tirmidhi radhiyallahu anhu bi kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya membaca kitab ni dengan Syekh Yusri pada awal sampai habis tanpa meninggalkan satu kelas pun. Satu persatu hadis ni saya dengar daripada Syekh Yusri rahimahullahu taala. Ada yang cepat dibaca, ada yang lambat, dan saya tukang baca pada tahun bermula pada tahun 6 hari bulan 1 2009 dan tamat pada saya tamat dengan Syekh Yusri pada 16 Jamadil Ula 1431 7 hari bulan Mei 2010. Jadi lebih kurang setahun lebih kita baca kitab ni dengan Syekh Yusri dan tamat pada hari Jumaat. Setiap minggu saja baca kitab ni. Dan sanad ni kita juga sambung dengan Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, bersambung dengan kitab Mawahibul Laduniyah ala Syama'ilil Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Sanad yang saya ambil pada Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. Mana Syekh Ali Jumaah bersambung dengan Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim mengambil dengan Syekh Abdullah Aquri. Syekh Abdullah Aquri terus ambil dengan Syekh Ibrahim Bajuri. Ini antara sanad yang paling tinggi di dunia pada sanad Syekh Ibrahim Bajuri. Dan Syekh Ibrahim Aquri, Syekh Zaki Ibrahim bertemu dengan Syekh Abdullah Aqur. Syekh Aquri ini anak murid pada Syekh Ibrahim Bajuri. Dia berkhidmat dengan Syekh Ibrahim Bajuri berpuluh tahun dan hidup sampai umur 150 tahun dan berkahwin pada umur 100 tahun. Diarahkan kahwin oleh Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh yang suruh dia kahwin, dan dapat juga anak pada umur 100 tahun, dapat 5 orang anak. Dan dia pernah berjalan kaki 2 kali daripada Libya ke Mesir, 2 kali berjalan kaki. Dan dia pemegang kotak kitab Syekh Ibrahim Bajuri. Sekali Syekh Ibrahim Bajuri nak mengajar dalam Masjid Azhar, dia akan bawa kotak kitab tersebut dan dia akan buka dan bagi kitab kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Dia adalah khadim kepada Syekh Abdullah Bajuri, Syekh Ibrahim Bajuri. Dan sanad tersebut adalah sanad yang tinggi yang diambil daripada Syekh Ali Jumaah. Saya ambil daripada Syekh Ali Jumaah, Syekh Ali Jumaah ambil daripada Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Zaki ambil daripada Syekh Abdullah Aquri, Syekh Abdullah Aquri terus dengan Syekh Ibrahim Bajuri. Maksudnya sanad Syekh Ibrahim Bajuri bersambung terus dengan kitab Mawahib Laduniyah ala Syama'ilil Muhammadiyah daripada sanad tersebut. Ajastukum jami'an, dengan sanad yang saya ada, saya jazahkan kepada semua dengan syarat yang muwaththaqah daripada guru. Moga-moga kita dapat beramal dengan hadis Nabi SAW. Dan ini adalah kali yang keberapa saya tak tahu dah saya khatam kitab Syama'il ni. Mimpi jumpa Rasulullah saya tak dandan lagi. Banyak maksiat sangat. Nampaklah. Moga-moga dapat bermimpi sekali bertemu dengan Nabi SAW. Dan dapat mencium tangan Nabi SAW, cium kaki Rasulullah, minum daripada tapak tangan Nabi SAW. Moga-moga tersebut dapat kita amalkan bersama. Qabil ajastukum jami'an qulu qabilna. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zidna ilman wa wasif rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika mu'athidan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa hasunan fi 'ali qaiman bila ziwal, ya mubdi'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wasyarfu 'ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf banyak-banyak, hari ni habis lewat sikit 12 suku. Jangan balik tu, makan nasi dulu. Wallahu a'lam. Ada pengumuman sikit. Selupa nak buat.